Setiap antara kita mempunyai azam, tak kiralah tahun baru ke, setiap hari celik mata saja kita mempunyai keinginan. Azam ni sebenarnya meluas sekali pengertiannya ya. Ada di antara kita yang ingin kurus, itu pun boleh dikirakan azam juga. Ada yang ingin melanjutkan pelajaran dan ada yang ingin meletakkan diri kepada satu fasa yang lebih besar lagi, iaitu menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Itulah dia maknanya azam, sesuatu yang lebih baik daripada hari ini yang untuk kita kecapi dan untuk kita raih pada masa akan datang. Dan dalam wanita-wanita pada hari ini, sesuatu yang menarik sekali kita nak berbincangkan mengenai azam dan diinspirasikan kepada kejayaan. Dan kalau wanita ni biasanya kalau kita sebut sahaja bidang perniagaan, sinonim dengan bidang kecantikan, fashion, makanan, tak kiralah makanan kesihatan ataupun makanan sampingan. Tetapi jarang-jarang sekali ya wanita menceburkan diri dalam bidang perniagaan dan juga penternakan. Kenapa tu? Bukan bermakna tak boleh, cuma jarang-jarang sekali berlaku kerana kebiasaannya bidang ini didominasi oleh kaum Adam. Tetapi pada hari ini kita membawakan seorang wanita yang mempunyai, boleh dikatakan seorang ikon dalam bidang penternakan. Saya nak perkenalkan di studio hari ini bersama dengan saya ketika ini adalah Puan Siti Fatona Arba'in. Selamat datang. Apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Inilah dia wanita besi yang dimaksudkan, Puan Fatona. Saya. Dah bergiat lama dalam bidang penternakan ni. Macam mana cerita asalnya, Puan? Sebab kadang-kadang kan wanita ni, kata saya tadi awal lah kan, sinonim kalau bidang perniagaan ni bidang makanan lah, kecantikan lah. Tapi Puan memilih bidang penternakan. Bagaimana bidang penternakan ni menjadi pilihan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada wanita-wanita yang menjemput saya, berpeluang pada saya untuk berkongsi tentang pengalaman saya di sini dalam bidang peternakan ni. Peternakan ni adalah dalam diri saya. Saya memang minat sangat-sangat dalam bidang peternakan. Walaupun saya bukan dilahirkan dalam keluarga penternak, tapi saya memang meminati bidang peternakan ni dari kecil lagi. Dari kecil lagi. Memang bukan daripada bidang keluarga yang menternak Bukan. Okey, tapi nak tahu juga sebelum menceburi dalam bidang peternakan ni, Puan Fatona ni dalam bidang apa sebenarnya? Latar belakang pekerjaan terdahulu. Jauh sekali. Saya berkelulusan kejuruteraan mekanikal daripada UTM Skudai. Okey. Memang jauh tu. Jauh sangat. Memang jauh sangat. Saya belajar daripada sekolah teknik, Sekolah Teknik Tuanku Jaafar, Ampangan Seremban, dan melanjutkan pelajaran ke UTM Skudai. Dan dalam bidang mekanikal, saya terpaksa simpan dulu impian dan minat saya dalam pertanian sebab latar belakang akademik saya bukan menjurus kepada pertanian dan peternakan. Jadi lagipun peluang untuk saya terus menceburkan diri tu agak tipis, agak kurang sebab saya tak ada tanah, saya tak ada modal kan. Jadi saya habiskan masa-masa saya tu menyimpan dulu impian tu dengan bekerja. Bila saya bekerja dalam bidang kejuruteraan mekanikal, saya bekerja di SNE Aerospace sebagai ketua jabatan di bahagian kepingan logam. 15 tahun berkhidmat di sana. Jauh beza tu ya. Memang bidang yang lari kapal terbang, buat parts of kapal terbang kan. So dalam masa yang sama saya mengikuti kursus-kursus penternakan. Diam-diam saya pergi ikut kursus kan, dan alhamdulillah saya dalam masa itu saya menyiapkan diri untuk masuk dalam bidang yang sangat saya minati ni. Nak tahu juga macam mana minat kepada bidang penternakan ni timbul, Puan? Asalnya macam mana tu? Boleh daripada engineering tiba-tiba ke bidang penternakan ni? Memang bidangnya jauh beza lah sebenarnya. Apa yang membuatkan Puan, orang kata apa, titik-titik tanda yang membuatkan Puan teruja untuk menceburkan diri dalam bidang penternakan ni sebenarnya? Dia dari kecil sebenarnya. Mak saya pernah ternak kambing, tapi gagal kan. Adalah kambing yang namakan kat saya tu elok biak, tapi mungkin sebab faktor kurang maklumat untuk membiakkan lagi, so consider penternakan tu gagal. Lepas tu mak dapat bantuan penternakan ayam daging daripada Jabatan Veterina, pun habis macam tu. Jadi yang menjaga ternakan tu saya. Yang menjaga ternakan tu saya. Jadi saya suka sangat. Saya suka binatang ni kan. Jadi saya cakap tak apalah, ternakan tu saya yang jaga kan. Jadi bila dalam masa saya membesar tapi saya tak ada peluang. Bila saya
menonton pun saya suka tengok macam National Geographic, ternakan berkenaan dengan haiwan kan. Saya memang meminati bidang itu. Orang kata apa, dia ada sisi dalam diri yang tak disedari lah kan. Okey Puan, selalunya kalau kita tengok kan wanita ni lebih cenderung nak menceburkan diri dalam bidang pertanian ataupun jaranglah ya dalam bidang peternakan. Pertanian tu adalah juga kita tengok kan. Dan kalau boleh kebanyakan mereka, kebiasaan mereka menceburkan diri dalam bidang perniagaan berasaskan makanan, fashion. Tapi Puan pernah tak menyesal sekali terlintas di fikiran sebenarnya apa aku dah buat sebenarnya ni? Betul ke perniagaan penternakan ni adalah pilihan tepat ataupun sebaliknya? Macam mana? Pernah tak bermain di fikiran ketika itu? Tak pernah. Saya tak pernah menyesal memasuki bidang ni. Alhamdulillah sejak saya menubuhkan syarikat MJ Fatuna Sdn Bhd pada tahun 2005, saya memang dah fokus. Saya ada visi misi saya tersendiri. Saya bersama dengan suami saya dah merancang apa masa depan syarikat penternakan yang kami nak buat. Saya dah bersedia sedia, saya pergi kursus, saya dapatkan maklumat apa semua dan saya berhenti kerja. Okey. Dan pada tahun 2008 alhamdulillah saya mendapat anugerah pencapaian penternakan saya yang pertama sebagai pemenang anugerah usahawan cemerlang MARA. Wow, tahniah diucapkan. 2005 saya mula masuk, 2008 alhamdulillah saya dapat tu. Jadi dia lebih menguatkan lagi saya punya azam untuk lebih berjaya. So alhamdulillah tahun 2009 saya dapat peringkat kebangsaan di bawah MARA juga. Dalam tahun yang sama juga saya dinobatkan sebagai penternak jaya negeri Selangor. Dan 2014 sekali lagi saya dinobatkan sebagai penternak jaya negeri Selangor. Dan saya terus dinobatkan juga sebagai penternak jaya kebangsaan di MAEPS dan alhamdulillah rezeki menyebelahi saya dinobatkan sebagai pemenang anugerah khas Perdana Menteri. Wow, tahniah diucapkan. Orang kata apa, bukan calang-calang lah kan. Ikon wanita dalam bidang ternakan ini. Siapa kata wanita ni tak boleh menceburi bidang penternakan, dan orang cakap apa, kalau masuk pun main-main gitu-gitu saja. Ni dah betul-betul buat sampai berjaya, sampai terima anugerah. Okey, dan sebenarnya Puan, kita nak kongsi lagi mengenai kisah jatuh bangun. Dalam kemanisan tu mesti ada kisah-kisah sedih, pahitnya yang kadang-kadang tak sempat pun nak dikongsi bersama. Tapi hari ni eksklusif dalam Wanita Wanita. Mungkin Puan boleh kongsikan kisah jatuh bangun dalam bidang perniagaan Puan. Tipulah kalau saya kata saya tak pernah sedih dengan perjalanan bisnes kan. Tapi alhamdulillah saya memegang satu konsep, bukan senang untuk senang. Betul. Ya. Jadi bukan senang untuk senang dan bukan susah juga untuk susah. Susah susah memang tak susah. Jadi untuk capai ke satu tahap yang dikategorikan sebagai senang tu kan. Jadi saya menyiapkan diri ya. Setiap apa yang datang dalam perjalanan bisnes kita, saya anggap itu sebagai satu cabaran ya. Jadi dengan kerjasama, sokongan dari suami, dari anak-anak, dari keluarga kan, dia membuatkan saya sentiasa kuat ya. Jadi sentiasa kuat. So cabaran-cabaran tu tak ada lagi sebagai kekangan. So saya dah bersedia, dan sebelum saya memulakan bisnes pun kan saya dah menyiapkan diri untuk kajian-kajian. Kalau ini berlaku, apa kita punya plan A, plan B, plan C. Jadi insya-Allah dan alhamdulillah setakat ni tidak ada perkataan sesal. Kiranya persediaan dan ilmu itu sangat penting Puan untuk mempersiapkan diri dalam perniagaan. Dan apapun Puan, kita akan berhenti rehat seketika dan akan kembali selepas ini. Teruskan setia bersama kami dalam Wanita Oh Wanita. Bertemu kembali dalam Wanita Oh Wanita. Masih lagi di studio bersama saya seorang ikon dalam bidang peternakan, iaitu Puan Siti Fatona. Okey Puan, kalau tadi kita dah cerita mengenai cabaran Puan untuk merealisasikan perniagaan sehingga ke peringkat yang tertinggi pada ketika ini, dan mungkin juga Puan boleh kongsikan mengenai, kalau kita lihat kan, kalau perniagaan ni ada berbeza-beza cabarannya. Kebanyakan kalau kita lihat yang ada di pasaran perniagaan kosmetik ke, mereka menghadiri kelas-kelas lah, seminar lah, dan latihan-latihan yang diberikan berkaitan dengan bidang mereka. Dan dalam bidang perniagaan berkaitan penternakan ni pula pastinya ada formula sendiri Puan kan? Betul betul. Dan nak tahu juga cabaran dalam bidang penternakan ni sebenarnya apa? Dia satunya kalau ikut cabaran yang pertama sekali, tenaga kerja sebenarnya. Tenaga kerja. Dia sebab
kesukaran dalam peternakan sekarang ni saya nak cari pekerja. Dan kalau kita nak ambil import pekerja sekarang, dia ada isu pula isu import pula kan. Sekarang memang dah tak boleh dah kan. Dah ada sekatan lah. Jadi itu antara satu cabaran lah. Yang keduanya ialah faktor kenaikan harga makanan ternakan. Macam tak ada solution sampai sekarang kan. Tahun lepas saja dari hujung tahun sampai masuk ke tahun baru ni dah 4 kali naik. Lebih kurang sebulan sekali dia naik. Alternatif dia, kita kena ada ilmu pula untuk memperbagaikan makanan ternakan. So itu yang maksud saya, setiap kali cabaran yang datang tu kan, kita kena ada solusi dia. Betul. Kita kena cari solution sendiri kan. So kita tak boleh nak menyerah makanan ternakan ni sebab kita input mahal, kita nak jual mahal, itu bukan satu solusi yang bijak kan. Jadi kita kena cari, kita kena jual juga pada harga semampu milik oleh pelanggan, untuk masyarakat. Sebab makanan asas kan. Ya, tapi kita tak boleh nak jadi alasan makanan ternakan naik, kita kena naik harga. Bukan solusi yang bijak lah kan. Jadi kita ambil keputusan untuk memperbagaikan jenis makanan ternakan yang kita ambil daripada sisi pertanian kan. Apa yang ada di sekitar kita lah ya. Yang ketiganya mungkin dari segi kematian ternakan lah. Ada tak pernah berlaku kes-kes kematian haiwan ternakan puan dalam jumlah yang banyak? Tak ada. Alhamdulillah tak ada. Sebab ternakan yang masuk ke ladang saya semua melalui proses yang dibenarkan. Saya tak seluduk masuk dari Thailand ke kan. Kita tak seluduk masuk. Sebab biasanya penyakit akan masuk ke kawasan ladang kita bila ternakan tu tidak melalui proses yang sebenar. Dia kalau dia masuk ikut ada ujian darah, ada kebenaran daripada jabatan negeri, jabatan daerah kan. Yang tu tak ada masalah sebenarnya. So setiap ternakan yang masuk ke ladang saya memang di bawah pemantauan SOP jabatan yang veterina. ditetapkan. Itu yang pastinya puan. Dan kalau puan tengok ketika ini kan, bidang pertanian, peternakan dah sama naik dah dengan bidang perniagaan lain kan. Dan wanita ketika ini pun dah nampak mula berani nak menceburkan diri, dan antaranya yang terbukti, yang nampak orang kata apa, dapat hasil tu adalah daripada puan Siti Fatuna sendiri. Dan adakah puan menyediakan latihan-latihan untuk para peniaga ini nak memulakan menceburkan diri dalam bidang perniagaan? Sebab kata puan awal-awal tadi, kena ada ilmu asas pertanian dan juga asas penternakan. Bagaimana tu puan? Pesan Imam Syafi'i kata, nak dunia kena cari ilmu, nak akhirat cari ilmu, nak dua-dua pun kena cari ilmu. Betul. Kan? Jadi saya pegang yang tu kuat sebenarnya kan. Sebab saya kalau kita cerita pasal ilmu, kita boleh dapat ilmu dari macam-macam tempat ya. Kita boleh bahan bacaan, kita join grup WhatsApp, grup Telegram, macam-macam cara untuk kita dapat input ilmu kan. Satunya antara yang paling cepat sekali ialah data hadiri khusus ya. So alhamdulillah di bawah NJ Fatuna Sdn Bhd kita dah tubuhkan Akademi Usahawan NJ Fatuna yang kat sana dekat kawasan ladang juga saya ada complete lengkap, fasiliti lengkap. Ada bilik penginapan, ada dewan kuliah, ada tenaga pengajar yang bertauliah oleh Jabatan Veterina, dan kita juga ada kawasan ternakan untuk teori dan amali sekali. Yang paling penting itu Nurul ya. Sebab kalau dalam kursus kita boleh ajar kan, kita boleh, maksud saya kita boleh dapat ilmu daripada Google saja, tapi yang paling penting sekali kita nak hands on. Practical, amali. Jadi di dalam kursus yang kita jalankan, kita ada teori. Hari pertama kita buat teori pengenalan semua tentang apa itu ternakan, apa pemakanan, pengurusan pemakanan, pengurusan tinja, menyeluruh mengenai penternakan, pemakanan, kesihatan, perumahan, pengurusan rekod semua ya. Jadi hari yang pertama, hari kedua seharian tu kita biarkan, kita bawa peserta kita semua di lapangan. Jadi di sana saya akan beri setiap seorang tu merasai macam mana untuk buat rawatan, suntikan kan. Sebab macam contoh lembu dan kambing, suntikan dia banyak cara, ada yang bawah kulit, ada yang dalam daging. Suntikan berbeza-beza. Berbeza-beza. Kenapa suntikan tu berbeza-beza? Adakah dia mendatangkan kesan kepada penghasilan daging tersebut ke atau bagaimana? Tak juga, dia sebenarnya macam bergantung kepada penyakit dia. Penyakit dia lain, ubatan. Sebab tu dalam pengurusan kesihatan kita bagi mereka, dia orang ni kenal pasti. Sakit apa, ubat apa, teknik aplikasi apa. Jadi mereka nanti kalau dah di ladang sendiri, tak perlulah bergantung sangat dengan jabatan. Jabatan tak bantu saya, rasa down, ternakan mati, tengok aja-aja mengucap je ternakan tu kan. Setidaknya dalam keadaan kecemasan tahulah kita nak uruskan macam mana kan. Itu yang paling penting sekali. Maksudnya amali teori dan amali
amali. Dan hari ketiga tu kita bagi pula untuk dia orang punya usahawanan. Rekod-rekod ladang, buat pembuatan kertas kerja. So hari 3 hari 2 malam berada di akademi tu, complete dia punya makan, minum, penginapan semua, dan semua lengkap lah ni. Dan yang paling mahal sekali Nurul, ya. Tu dia. Apa dia eksklusif tu? Cepat kita kongsikan. Yang paling mahal sekali ialah mentoring. Khidmat nasihat selepas kursus. So dia orang habis kursus nanti dia orang tak macam anak ayam hilang mak. Yang kehilangan. Tak macam layang-layang putus tali. So kita akan mentor dia orang. Tapi sebenarnya mentoring ni dia subjektif sebab orang lain keperluan mentoring dia. Saya tak nak lepas ni you kena buat ni, you kena buat ni. Tak apa, bagi saya beri adalah bergantung pada betul. Dan apa pun pastikan ada ilmu dulu, jangan malas untuk menimba ilmu dan siapkan diri untuk menceburkan diri dalam bidang penternakan. Itu paling penting, Puan, ya. Dan apa pun kita akan berhenti rehat sekali lagi, Puan Fatuna, dan kita akan kembali selepas ini pastinya dalam Wanita Oh Wanita. Okey, kita masih lagi dalam perbincangan usahawan ternakan bersama dengan Puan Siti Fatona. Dan tadi saya tertarik pada kata-kata Puan Siti Fatona. Kalau tadi itulah kan, kalau dikatakannya sebelum binatang tu meninggal, haiwan tersebut meninggal, diajar untuk mengucap. Sampai ke situ pula kan. Sebenarnya macam mana tu? Apa yang membuatkan haiwan tersebut, biasanya kalau haiwan tersebut mati kita akan sembelih kan. Tapi kenapa sampai ke tahap itu sebenarnya? Apa ada cerita-cerita di sebaliknya yang kita tak tahu pun sebenarnya? Maksud dia macam ni, kalau ternakan tu dalam keadaan dia kritikal sakit kan, yang tak boleh lagi dirawat kan. Jadi kita sebagai yang menternak ni kena redha lah kan, redha. Jadi di ketika tu kita tak boleh nak biar ngucap je lah, kita memang sembelih lah. Jadi kalau kita sembelih, dagingnya boleh kita makan kan. Jadi sebab tu dia perlunya ilmu dari segi rawatan. Alhamdulillah macam di ladang saya tak simpan ubat pun. Saya tak simpan ubat pun sebenarnya, sebab satunya di ladang saya mengamalkan satu pemakanan yang organik. Saya bagi MJF Bio yang ada mikrob dalam makanan dan minuman dia, alam sekitar juga. So ternakan saya tak perlu antibiotik, bahan kimia semua. Tapi Puan, kita nak tahu juga kata Puan tadi, kalau binatang tersebut nak mati dah, nampak macam tak dapat diselamatkan, perlu disembelih. Tapi ada tak binatang yang nampak tak dapat diselamatkan tapi tak boleh pun disembelih di ladang itu? Ada ke berlaku? Dia dalam keadaan yang tak disembelih tu, mungkin ada satu agreement kita ke yang tidak membenarkan situasi tu kita sembelih, ada. Jadi situasi yang macam tu kita paksa akur lah. Itu dia, ia bergantung kepada prosedur yang ditetapkan lah. Puan, sekali kalau kita tengok kan, golongan muda sekarang ni banyak dah mencelik mata dalam bidang pertanian, penternakan, dan tambah pula dengan kemelesitan ekonomi, peluang pekerjaan ni nampak tak begitu banyak peluang yang ada. Kadang-kadang membuatkan mereka ni terpaksa untuk suka. Kadang-kadang tak ada pilihan pun. Tetapi kadang-kadang kita lihat golongan muda ni akan rasa macam, alah, nak ceburkan diri dalam bidang bersesak-sesak dengan haiwan ternakan ataupun berlumpur ini bukanlah cita rasa mereka. Dan bagaimana Puan nak ubah persepsi itu, bahawa bidang penternakan ni sebenarnya mempunyai masa depan yang begitu cerah, dan lagi seawal muda usia yang disertai lagi mempunyai peluang yang begitu meluas lagi. Bagaimana tu Puan? Dia sebenarnya ramai sebenarnya yang minat, ramai sebenarnya yang minat. Ada juga yang terpaksa minat. Tapi alhamdulillah daripada kumpulan peserta yang datang kursus di tempat saya, sebenarnya ramai sebenarnya golongan muda yang berminat untuk mencuba di bidang peternakan ni. Tapi cuma sekarang ni mereka ada kekangan, sama juga macam saya dulu. Saya dulu tak ada duit, tak ada tanah kan. Jadi itulah kekangan yang membuatkan saya teragak-agak untuk masuk dalam bidang ni kan. Jadi saya terpaksa kerja dulu, kumpul modal, beli tanah. Tempat saya di Kuala Selangor tu pun tanah orang. Saya beli untuk mulakan ternakan saya kan. So ini adalah step yang mungkin semua usahawan-usahawan baru juga perlu lalui. Kalau mereka dapat tanah daripada mak ayah tu, itu dah bonus dah. Satu bonus dah. 50% daripada masalah yang untuk dimulakan tu dah selesai. Jadi bila dia dah dia dah ada tanah, selesai masalah. Jadi bila dia nak mulakan ternakan tu, dia kena kenal pasti sebenarnya dia minat dalam bidang apa. Lembu, kambing, ayam, itik, puyuh. Sebab penternakan ni luas ya. Banyak haiwan ternakan ya. Rusa, kuda.
jadi banyak je. Jadi bila dia kena niche, kena pilih salah satu spesifik, salah satu yang dia minat. Dan step yang saya cadangkan pada yang nak masuk dalam bidang ni, okey. First kali dia orang perlu ada ilmu. Tak ada tanah dulu pun tak apa, okey. Tak ada modal pun tak apa. Pesan saya, jangan mulakan ternakan, jangan mulakan apa juga perniagaan dengan pinjaman. Okey, kenapa tu puan? Nak tahu juga tu. Sebab mula saja bisnes kita dengan bebanan. Bebanan. Sebab bisnes yang kita ceburi ni belum tentu berjaya. Okey. Jadi kalau tak berjaya, duit kita tu masih duit kita lagi, hangus lah. Tapi kalau kita meminjam, buat pinjaman, hutang. Bisnes tak ke mana, hutang kena bayar, kan? So pesan saya, jangan mulakan perniagaan dengan pinjaman. Cuma sekarang ni saya nak kongsikan peluang-peluang yang disediakan oleh kerajaan melalui Jabatan Bantuan Veterina, melalui agensi-agensi unit agripreneur muda contohnya. Pada belia di bawah 40, tak kisah lelaki atau perempuan, sebenarnya Nurul wanita bukanlah kewanitaan tu bukanlah satu kekangan yang mengekang mereka masuk dalam bidang ni, kan? Dengar tu bukanlah halangan. Bukan halangan, kan? Sebab saya tahu dia ada 3D, kan? Dirty, difficult and dangerous. Okey. 3D 3D. Jadi 3D ni kena ada yang ada jati diri, impian yang tinggi untuk berjaya, kan? Dan cukupkan bekalan ilmu dalam diri. Itu paling penting sekali, kan? Betul. Jadi bukanlah kata yang ni untuk bidang ni lelaki saja, ini bidang untuk perempuan saja. Saya tak setuju yang tu. Sebab saya pun daripada sekolah pun masuk dalam engineering, masuk dalam bidang pembuatan kapal terbang pun tak jumpa sangat orang perempuan pun. Okey. Dan memang asalnya memang cita rasa kot. Orang kata daripada Azali lagi, sememangnya puan ni memang menceburkan diri dalam bidang yang memang lawan arus, orang cakap, kan. Mana yang perempuan tak masuk, situ yang Puan Siti Fatunah masuk. Macam tu, ya? Agaknya lah, kan. Sebab saya ni anak ketiga dalam keluarga. 2 kakak kat atas. So mak agaknya masa mengandungkan saya nak anak lelaki kot. Mungkin lah, siti-siti lah dapat, ya? So dapat separuh-paruh. Yang penting dapat direalisasikan dalam bidang kerjaya. Itu dia tahniah diucapkan kepada Puan Siti Fatunah Arba'in, pemilik MJ Fatunah. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Puan dan atas masa yang diberikan, perkongsian yang diperincikan bersama dengan penonton wanita-wanita pada hari ini. Okey. Dan sebenarnya siapa kata wanita tak boleh berjaya dalam bidang penternakan. Itu kita nak cakap, jangan bersifat seksis. Sebenarnya wanita boleh berjaya dalam bidang apa jua yang diceburi, asalkan ada cinta, ada minat dan kesungguhan. Okey, nampaknya sehingga di sini saja wanita-wanita bersiaran. Assalamualaikum, salam hormat dan sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.